Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi dan Usama Hadi Syarudin, saya mendengar yang mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali ke tafsir di ayat ini musia ayat yang ke-72 daripada surah Taubah. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Waridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk orang beriman lelaki dan perempuan akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka dalamnya. Mereka mendapat tempat-tempat yang hebat di syurga Adn, dan keridaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keuntungan yang besar. Saudara yang berkata sekalian, ini adalah lanjutan daripada ayat yang ke-71 yang lalu. Tentang sifat orang beriman ini diakhiri anugerah di sisi Allah SWT dengan ridwan, dengan syurga. Adn ni kalau kita belajar bahasa Arab berarti kemantapan ataupun satu benda yang sifat kekal. Jadi syurga Adn, ada kalangan ulama tafsir yang mengatakannya membawa maksud satu tingkat daripada tingkatan syurga. Ada pula yang memahaminya dalam ayat ini menunjuk syurga-syurga yang disebut sebagai sekadar penguat dan aneka ragam redaksi ayat itu sendiri. Jadi maknanya sifat ni menerangkan tentang nikmat dalam syurga. Nikmat dalam syurga ni ada berbagai. Jadi tekankan satu banding yang lain. Jannatul Khuld kadang-kadang disebut, Jannatul Na'im, Al-Ma'wa. Jadi di sini disebut sebagai Adn yang bawa makna kekal, makna duduk kamu dalam rumah ini kekal. Ridwan ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah diambil perkataan ridha. Bagi orang awam macam kita, bila membaca perkataan ridha, dia merujuk pada kepuasan hati. Sebenarnya kata sebut, kata yang kita bincangkan ni menggunakan makna yang tersirat di sebaliknya adalah kesempurnaan. Sekaligus Allah gunakan di sini perkataan bersifat infinitif, nakirah, indefinite. Indefinite maknanya satu nakirah. Dia berarti bahawa keridaan Allah ni begitu besar, agung, beraneka ragam sampai tak terjangkau keagungannya itu oleh fikiran kita. Jadi selanjutnya terbaca dan terdengar dari perkataan Ridwan ini adanya bunyi nun mati dekat bahagian hujung tanwin. Waridwanum minallah, waridwanum minallah. Tanwin ini bukan. Dia difahami dalam arti kecil, sedikit. Maksudnya saya ingin memberitahu sekalian bahawa ridwan, keridaan Allah itu walaupun sedikit, lebih baik dan agung daripada syurga dan tempat tinggal hebat dalamnya. Sebenarnya masuki syurga ni, para pendengar yang mulia Allah sekalian, merupakan satu nikmat yang tidak boleh ditandingi, tak boleh nak diceritakan macam mana hebatnya. Itu sebab kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, hari raya bagi orang muslimin dunia semuanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah, dan mereka akan mendapat balasan pahala yang dijanjikan. Mungkin bab raya kat dunia ni semua akan melihat Idul Fitri, Idul Adha. Kita tidak sedar hari yang paling hebat adalah merupakan hari raya kita di syurga kelak bagi orang beriman. Jadi disebutkan oleh Ustaz Umar Muhammad Nur dalam kolom Akhir Zaman, Musi Majalah Susi yang ke-26, beraya di syurga. Bacalah saudara kolom Akhir Zaman, Musi, tulisan Ustaz Umar Muhammad Nur hafizahullah yang mengkaji dalam bidang hadis ini. Hari orang Islam di syurga, hari mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan Ridwan. Ridwan disambut dengan penghormatan yang besar. Allah akan bertajalli kepada mereka, memandang kepada mereka. Tidak ada satu pemberian yang lebih disukai oleh ahli syurga banding dengan pemberian ini. Sebab hari Jumaat dikenali dalam syurga, di kalangan ahli syurga sebagai Yaumul Mazid, hari bonus. Sebab pada hari itu segala kenikmatan dan kebahagiaan mereka rasakan ditambah lagi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan ahli syurga dengan pemilik syurga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan
ahli syurga dengan Allah SWT ni sebenarnya dimulai dengan perhimpunan di bazar syurga, dipanggil sebagai suqul jannah. Bazar ni bukan tujuan untuk berjual beli semata-mata, tapi dia merupakan satu tempat ahli syurga berkumpul satu sama lain. Setelah berkumpul, mereka pun bersama-sama berkunjung ke tempat perjumpaan mereka dengan Allah SWT. Bazar ini adalah perwujudan salat Jumaat yang biasa kita lakukan kat dunia. Apabila di dunia kita keluar dari rumah dengan pakaian yang elok dan bersih untuk melaksanakan salat Jumaat, maka di syurga juga keluar daripada rumah mereka dengan pakaian dan kenderaan yang mewah untuk menghadiri perjumpaan dengan Allah SWT. Itu sebab dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, semuanya di syurga ada sebuah bazar yang dikunjungi setiap Jumaat, maka bertiup kepada mereka angin sejuk yang menyentuh wajah dan pakaian mereka ini seperti kasturi harumnya, maka mereka pun menjadi bertambah tampan dan indah. Mereka pun kembali kepada isteri-isteri yang sedang menunggu mereka dengan ucapan, wahai suamiku, kamu kelihatan makin tampan. Dan suami yang telah menjadi lebih tampan ni pun akan berkata, demi Allah, kamu juga menjadi lebih cantik dan menarik. Jadi ini cerita tentang syurga untuk kita fahami. Ini ayat yang sedang kita fokuskan. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Memang syurga memanglah hebat, tapi ridwan ini lebih hebat. Ridwan maknanya keredaan Allah. Dia bersifat infinity, bersifat indefinite. Allah mengkhabarkan bahawa dia telah mempersiapkan untuk orang beriman lelaki dan perempuan kenikmatan yang abadi dalam syurga ini. Lebih jelas lagi kata Imam Ibn Katsir mengemukakan pandangan daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda mentafsirkan ayat ini, jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa fihima wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya'i ala wajhihi fi jannati 'adn. Ada dua syurga yang dibuat pada emas. Bekas dan segala yang ada dalam keduanya pun dibuat pada emas. Juga ada dua syurga yang dibuat perak. Bejana dan segala yang terdapat dalamnya dibuat daripada perak. Tidak ada yang menghalang satu kaum untuk memandang Rabb mereka, iaitu Allah SWT, melainkan hanya selendang kebesaran yang terdapat pada wajah Allah SWT dalam syurga Adn. Jadi begitu juga disebut dalam kedua kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kedua hadis as-sahihaini, bahawa Rasulullah telah bersabda, inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'ah wahidatin mujawwafatin, min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha 60 milan min as-sama' lil mu'min fiha ahluna yatubuna alaihim la yara ba'duhum ba'dha. Semuanya orang beriman dalam syurga memiliki sebuah kemah yang dibuat daripada dua batu, daripada satu batu permata yang berlubang yang panjangnya 60 batu di langit. Dalamnya seorang mukmin memiliki isteri yang banyak. Dia akan berjumpa dengan setiap seorang daripada mereka secara giliran. Satu sama lain mereka tidak saling mengetahui. La yara ba'duhum ba'dha. Itu juga sering dimulakan maksudnya dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim juga daripada Abu Hurairah, man amana billahi wa rasulih wa aqama as-salah wa sama ramadan kana haqqan Allah an yudkhilahu al-jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afala nubashshiru an-nas qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil-mujahidin fi sabilihi ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal-ard fa idza sa'altum Allah fas'alu al-firdaus فإنه على الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, puasa bulan Ramadan, maka berhak Allah untuk masukkannya dalam syurga, baik ia berhijrah jalan Allah ataupun tetap tinggal di tanah lahirnya. Para sahabat berkata, wahai Nabi, kalau gitu boleh tak kami beritahu pada orang-orang lain? Jawapan Nabi lagi, semuanya dalam syurga terdapat 100 darjat yang Allah peruntukkan untuk orang berjihad di jalannya. Jarak antara dua tingkat itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah Firdaus, sebab ialah syurga yang paling tinggi dan paling tengah, daripadanya terpancarlah sungai-sungai syurga, dan di atasnya adalah arasy Allah SWT yang Maha Pemurah. Banyak hadis lagi yang menceritakan tentang syurga. Bacakan ini sebagai satu motivasi, kerana dalam kuliah yang terdahulu kita dah ceritakan amaran, hukuman, penegasan Allah SWT kepada Jahannam, pada peruntukan hukuman untuk mereka yang derhaka dan ingkar kepada Allah SWT. Ini kita menceritakan tentang hadis-hadis pilihan, menggambarkan tentang nikmat Allah SWT kepada ahli syurga.
Lagi hadis yang dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Idza sallaitum alayya fas'alullah liyal wasilah." Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wasilah?" Qala a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajul wahid wa arju an akuna anahu. Jika kamu berselawat ke atasku, maka mohonkanlah kedudukanku al-wasilah. Para sahabat tanya, wahai Nabi, apa itu al-wasilah? Jawapan Nabi SAW, wasilah adalah tingkatan yang paling tinggi di syurga. Tidak ada yang dapat meraihnya kecuali satu orang, dan aku amat berharap akulah orangnya. Kita ni kalau cinta Nabi Muhammad SAW, kita cinta Nabi, kita akan berada bersama dengan Nabi. Itu jelas dalam hadis yang sahih. Nabi telah menjelaskan, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan berada bersama dengan orang yang dicintai. Kita cinta ni bukanlah perkara-perkara yang ada-ada dan saya, kerana ia semuanya bersanadkan kepada hadis-hadis sahih. Begitu juga dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya daripada riwayat Sa'ad bin Mujahid Ta'i, dan begitu juga Abu Mudillah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, ceritakan kepada kami tentang syurga, apa bahan bangunannya? Nabi bersabda, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah, mala'atuhal misk, hasa'uhal lu'lu' wal yaqut, wa turabuhal za'faran, wa man yadkhuluha yan'amu la yab'as wa yakhlud la yamut, la tabla thiyabuh wa la yafna shababuh. Batu-batu syurga ni daripada emas dan perak, kapurnya daripada misk, batu-batu kerikilnya permata dan juga yakut, dan debu semennya daripada za'faran, warna kuning lembut yang sedap baunya. Siapa yang memasuki syurga, ia akan mendapat kesenangan dan tidak akan susah, kekal dan tidak pernah mati. Pakaiannya tidak akan usang, dan kemudaannya, si mudanya dia itu tidak akan luput. Ya Allah jelaskan, waridwani minallahi akbar, redha Allah itu yang paling besar. Maksudnya redha Allah terhadap mereka sangat besar, lebih agung, lebih berharga dari nikmat yang mampu disenaraikan itu. Ini adalah selari dengan riwayat oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, "Inna Allah yaqulu li ahli jannah, ya ahli jannah, fayaquluna labbaik, labbaik rabbana wa sa'daik, wal khairu fi yadik, fayaqulu hal raditum, fayaquluna wama lana la narda ya rabb, wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, fayaqul ala utikum afdala min dhalik, fayaqulun ya rabb wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, fayaqul uhilla alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada." Allah Ta'ala akan berfirman kepada segenap penghuni syurga, wahai sekalian penghuni syurga. Lalu mereka pun menjawab, ya wahai Tuhan kami, kami penghuni syurga memenuhi panggilan-Mu, wahai Rabb, kebaikan berada di tangan-Mu. Kemudian Allah pun berfirman kepada mereka, apakah kalian telah pun puas hati? Mereka menjawab, mengapa kami tak puas hati, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami? Bagaimana kami tak puas hati? Kerana Engkau telah berikan kepada kami satu yang tidak pernah Engkau berikan kepada sesiapa pun dari makhluk-Mu. Lalu Allah berfirman, mahukah kalian kalau aku berikan satu yang baik daripada itu semua? Mereka menjawab, ya Allah, apakah ada di sana benda yang baik daripada semua ini? Allah berfirman, ada. Aku akan berikan kepadamu keridhaanku untuk kamu semua, sehingga sesudah ini aku tidak akan lagi murka kepada kamu untuk selama-lamanya. Jadi ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim mentafsirkan perkataan Ridwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Memang apabila seorang memberikan kepada saudara anugerah yang besar, tapi hatinya belum tentu rela dan puas terhadap saudara, ketika itu boleh jadi saudara menikmatinya, tapi masih lagi ada dalam hati kita, dia ni bagi dalam keadaan dia puas hati, dia reda atau tidak, ataupun dia sahaja bagi, ataupun dalam hatinya mungkin ada perasaan tak suka bagi pada aku. Kalau kita bergaul dengan manusia, lahirnya biasanya akan timbul perasaan seperti itu. Kita diraihkan, kita rasa betul ke dia meraihkan aku ni, adakah dia ikhlas dan sebagainya. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala perkara ini semua tidak timbul. Sebab Allah SWT menjanjikan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini, bahawa Allah akan beri nikmat yang tidak berhenti-henti kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Aku tidak akan murka kepada kamu, keredaanku akan meliputi segala-galanya, dan
kamu akan memperolehi nikmat yang paling besar, iaitu melihat aku pada hari-hari yang telah ditentukan dalam syurga itu. Syekh Qutb memberikan komentar pada ayat ini, antara lain mengatakan bahawa sesaat berhubungan dengan Allah, menyaksikan keagungannya, sesaat kita lepas daripada kepenatan jasmani dan keresahan duniawi sebenarnya. Walaupun kita rasakan dalam melakukan ibadah ni ada kepayahan, tetapi di hujungnya ada satu nikmat yang hanya dirasai oleh mereka yang mempunyai hubungan dengan perasaan ikhlas. Jadi moga-moga dengan ikhlas itu membawa kita kepada syurga Allah SWT. Dengan ikhlas itu menyebabkan kita dapat nikmat yang berganda-ganda di akhirat, seperti gambaran hadis ini. InsyaAllah kita akan meneruskan kuliah tafsir ini dalam ayat yang berikutnya pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.